Okey, segmen bersama aku Beluncah. Kali ni aku nak cerita ke segmen satu kisah seram yang berkait dengan pengawal keselamatan. Sebut saja tentang pengawal keselamatan, biasanya dia ada simpan kisah-kisah misteri di bangunan dia jaga. Tambah-tambah, bangunan yang dia jaga tu ada tersimpan kisah urban legend. Jom aku cerita. Cerita ni bermula pada tahun 2003. Hafiz ni bekerja sebagai pengawal keselamatan di salah satu bangunan di Putrajaya. Bangunan mana itu adalah rahsia. Hafiz ni dia bekerja sebagai pengawal keselamatan. Itu sahaja poin dia. Dan untuk pengawal keselamatan, dia ada dua shift, iaitu shift siang dan shift malam. Untuk shift malam ni akan start pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi keesokannya. Lepas tu untuk satu shift akan ada 4 orang pengawal keselamatan. 2 orang jaga dalam dan 2 orang jaga luar. Hafiz ni dia ambil shift malam dan dia ambil bahagian jaga dalam. Biasanya dia tak takut sebabnya ada sang dia Ismail ni teman dia untuk buat ronda air. Tapi hari tu nak jadi ke cerita, Ismail ambil cuti kecemasan. Terpaksalah, nak atau tak nak, dia kena buat ronda air seorang diri. Lepas tu tepat pukul 1 pagi waktu dia buat ronda air. Untuk buat ronda air ni dia perlu 2 jam sekali. Pukul 7 satu kali, pukul 9 satu kali, pukul 11 satu kali, pukul 1 satu kali, dan masa tu pukul 1 tepat dia kena buat ronda air. Masa dia duduk di lobi tu, dia ada nampak pintu automatik hak kaca tu terbuka dengan sendiri sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali ni bermaksud mustahil dia terbuka kalau tak ada orang. Hafiz pun pelik. Dia pun bangun dan dia berjalan menuju ke pintu tu. Dia tengok di kawasan pintu tu tidak ada siapa-siapa. Dia pun pelik. Aku rasa aku telah kunci pintu ni. Dia pun nak pastikan benda tu. Dia duduk di bawah sensor pintu. Memang pintu tu tak terbuka. Nah, aku rasa dah yang pintu ni aku sudah kunci. Dia pun tengok tempat dia kunci. Yes, pintu ni memang aku kunci dah. Dia pun berbalik tubuh dan dia nak pergi ke tingkat 1 untuk buat ronda air. Masa dia jalan-jalan tu, dia bunyi pula pintu tu terbuka. Dia kata, mungkin ni adalah makhluk halus lah. Dia pun tak cara. Dia pun naik ke tingkat 1. Masa dia buat ronda air ke tingkat 1 tu, dia buat ronda air, tiba-tiba dia terhenti. Dia tengok TV di hadapan dia terbuka dengan sendiri. Dia kata, mustahil TV boleh terbuka sebabnya bekalan elektrik untuk TV tu sudah tak ada. Maksudnya TV tu akan buka pula keesokan pagi. Dia pun kata, dan dia rasa benda tu ada di kawasan dia. Dia pun buat tak cara. Dia pergi ke TV dan tutup TV. Dan dia terus clock in di tingkat 1. Maksudnya tugas ronda air di tingkat 1 sudah selesai. Dia pun tak cara lah. Tinggal satu lagi, iaitu di tingkat 3. Dia pun naik ke tingkat 3. Masa dia buat ronda air ke tingkat 3 tu, tak ada gapo, macam biasa. Dia nak turun je, tiba-tiba bunyi crack. Ada benda gerak. Dia kata, tu adalah bunyi eskalator, iaitu tangga elektrik, tangga automatik tu. Dia kata, mustahil benda tu boleh gerak dengan sendiri ke. Dia nak pastikan benda tu. Dia pergi nak tengok tangga tu. Dan dia tengok memang betul tangga tu gerak dengan sendiri. Dan yang paling mengejutkan, di sisi tangga tu ada seorang tina yang bertelekung putih dan tertunduk ke bawah. Dan dia tengok di sisi tina tu ada seorang budak yang sekitar umur 10 tahun begitu, yang sudah siap dikafankan. Maksudnya dia tengok pocong budak. Ada 2 makhluk yang dia tengok, iaitu tina yang berpakaian telekung putih dan pocong budak. Dia kata, sah, ni memang hantu dah. Dia pun
turun tangga, derah-derah turun tangga dan pergi ke pos pengawal yang berada di luar bangunan. Dia pun jumpa dengan senior dia. Dia kata, aku ada nampak benda. Senior kata, okey, relax dulu. Mau relax dia, tenang apa. Okey, cuba mencerita kat aku, mau ada nampak apa. Hafiz ni cerita yang dia nampak ada tina yang berpakaian telekung putih dan jenazah budak. Senior dia tak kejut. Senior dia nampak biasa je. Senior kata, okey, mau relax dulu. Mari nak dengar cerita aku pula. Sebelum ni, ada orang yang jaga shift malam. Masa dia buat rendah di tempat parking kereta bawah tanah, dia nampak ada seorang tina yang berpakaian baju putih dan rambut panjang. Dia rasa benda tu adalah manusia lagi. Dia pun nak pergi dekat. Tengok-tengok, tina tu paling ke dia dengan wajah yang menakutkan. Dia kata, ish, dia ingatkan manusia, rupa-rupanya hantu. Dia nepik. Lepas dia nepik tu, tiba-tiba makhluk tu gaib. Jadi senior tu kata, ini adalah kisah urban legend di bangunan ni. Sekmu jangan panik ke apa sebab bangunan ni memang berhantu. Hafiz pun ambil keputusan untuk berhenti kerja sebagai pengawal keselamatan di situ. Sebab Hafiz ni adalah seorang yang penakut. Dia ni kata cukup sekali lah nampak benda tu. Dia tak sudah jumpa lain kali. Kali ni aku nak cerita satu kisah seram yang berkait dengan pemandu bas. Sebut sahaja pemandu bas, mesti siap dia ada sipir kisah-kisah misteri siap dia. So, kisah misteri kali ni diiktiraf oleh pemandu bas yang lain. Pemandu bas lain tu kata cerita ni adalah cerita benar. So, disebabkan ini adalah cerita benar, aku nak cerita kepada sekmu. Jom aku cerita. Cerita ni dikongsikan oleh Ali. Ali kata cerita ni sudah lama, iaitu dalam sekitar 20 tahun yang lepas. Ketika dia memandu bas daripada Kajang ke Kuantan. Masa tu dalam pukul 1 pagi, dia telah lalu ke Tol Gombak. Lepas saja Tol Gombak, dia akan lalu ke Lebuh Raya Karak. Seperti yang saya mahu tahu, Lebuh Raya Karak ni menyimpan pelbagai kisah misteri. So, dalam pukul 1 pagi tu, dia akan lalu ke Lebuh Raya Karak. Masa tu, Lebuh Raya Karak ni boleh dikatakan agak sunyi. Ada dua buah kenderaan begitu sahaja. Jadi Ali ni pun potong. Dia bawa kenderaan dalam keadaan santai sambil mendengarkan radio dia dan dia buka sedikit cermin bagi angin luar masuk. Tu adalah untuk bertujuan tidak merasa mengantuk ketika memandu. Saya boleh pakai tip ni deh. Masa dia buat bas dalam keadaan santai tu, dia tercium satu bau, iaitu bau bunga kemboja, iaitu bunga yang kita selalu letak atas kubur. Dia pun mulalah mari terfikir dengan cerita sayang dia. Sayang dia cerita yang sayang dia lalu kat ni ada kelibat tina berpakaian putih lusuh yang berada di belakang dia. Dan tiba-tiba tina tu hilang. Dia pun mari terfikir cerita tu. Dia kata dalam hati ada benda nak mari ni. Masa dia bawa bas tu dengan keadaan santai, dia pun tengok ada satu cahaya api daripada cahaya api tu duduk di tepi jalan. Keadaan cahaya api tu bergerak tu melilau, maksudnya terhuyuh-hayang ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Dia pun melewati cahaya api tu. Dan dalam masa yang sama, dia tengok ke side mirror dia, cahaya api tu ikut daripada belakang bas sampailah ke sebelah dia. Lepas tu dia tengok ke sebelah dia, cahaya api tu bertukar menjadi hantu penanggal. Dia pun terkejut. Dia stay dan bawa dalam keadaan tenang. Dia tak saya bawa dalam keadaan gopoh sebab tak saya orang lain tu tersedar. Untuk pengantar sekmu, kalau bas ni, kalau kita bergerak lagu ni, dia akan jadi berbahaya dan boleh mengejutkan orang belakang. Dia pun tak saya orang lain sedar, dia tenang gitu. Sambil tu dia baca ayat. Macam-macam ayat lah dia baca. Lebih kurang 5 minit, benda tu terbang dan hilang. Tu adalah kisah pertama dia lah. Untuk kisah yang kedua, iaitu trip daripada Kuantan nak pergi ke Kuala Terengganu. Di tengah-tengah perjalanan tu, dia terserempak dengan hantu yang berpakaian putih lusuh duduk bertenggek depan cermin driver dia. Pada waktu pagi, dia pun takut, tapi dia tak say buat orang lain terganggu. Dia baca-baca ayat dan akhirnya dalam beberapa saat je hantu tu pun pergi.
Dia terfikir dah, benda ni hanya nak kucar dia, hanya nak ganggu dia, nak bui bas ni terbabas. Jadi mindset dia begitu, dia lawan dan dia bawa bas dalam keadaan tenang. Untuk kisah yang ketiga ni boleh dikatakan agak famous di kalangan pemandu bas. Jadi pemandu bas ni boleh dikatakan semua tahu cerita ni. Ali ni trip dia nak pergi ke Sungai Koyan. Daripada Kuantan nak pergi ke Sungai Koyan. Dalam perjalanan tu dia lalu ke satu selekoh. Lebih tepat lagi, selekoh tu berada di antara Felda Tersang dan Sungai Koyan. Sampai sahaja di selekoh tu, malam-malam dia nampak ada satu kelibat manusia yang tak ada kepala. Dia pun terfikir dah, adakah ini cerita yang diceritakan oleh sang dia? Ali pun tak semikir panjang, dia nak fokus kepada bawa bas je. Mungkin hantu tu muncul di situ untuk nak buat kita ni kemalangan. Ali mikir gitu. Ali pun tambah lagi cerita dia yang pada tahun 1980 ada satu kemalangan di selekoh tu melibatkan seorang guru. Jadi kemalangan tu telah membuat cikgu tu putus kepala. Jadi sebab itulah di selekoh tu orang panggil selekoh guru. Sebab aksiden tu melibatkan seorang guru. Dan pelbagai spekulasi kata selekoh tu telah dihuni oleh guru tu. Kalau saya mu tak percaya, saya mu boleh teranglah. Pergi ke selekoh guru dalam pukul 1-2 pagi dan saya mu boleh tengoklah guru tersebut tanpa kepala. Tapi jangan lupa kirimkan salam aku sekali. So, cerita ni berhenti di situ. Aku harap korang santai dan enjoy. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Enjoy.